Duduk pendidikan apa yang kita dapat kutip. Yang pertama Allah Ta'ala sebut, alam yaro kam ahlakna qablahum minal qurun. Adakah mereka tak tengok? Tidakkah mereka mengetahui berapa ramai umat yang telah kami binasakan sebelum mereka? Ayat ini tanda cakap yajibu 'alal insan an yanzura wa ya'tabir. Setiap perkara kita kena tengok kesan daripada peristiwa itu. Kita tengok kepada awaqib, kesan daripada apa yang berlaku dan apakah pengajaran yang boleh kita belajar. Kerana istifham huna, alam yarau. Adakah kamu tak tahu ataupun kamu tak tengok? Dia kata istifham, tanya tapi bentuk takrir. Mu tahu. Itu maksudnya. Kamu dah tahu. Soalan tu berbentuk, kamu tak tahu ke? Mu tak tengok ke? Mu tak dengar ke? Maknanya macam kita marah anak kita kan. Lepas pada anak kita rebah ke apa, kita larang tak. Mu tak dengar aku ayat apa? Mu tak tahu. Ayat ni panggil istifham, tapi mufidul taubih, berbentuk celaan. Mu tak tahu. Kamu tak hirau, mu tak reti bahasa. Itu bahasa kita lah. Tubik bahasa Kelantan jaga-jaga. Bahasa sedap sikit. Baik. Mana kalau kita sudah tengok, kenapa kita berani pula pergi langgar SOP dia tu? Jangan langgar. Yang kedua, campur dah saat ni. Yang pertama, tuan-tuan tulis mula. Yang pertama, setiap orang mesti tengok kepada, dia panggil ainul i'tibar. Kita tengok segala perkara itu dengan mengambil pengajaran. Satu. Yang kedua, istifham tu. Istifham, soalan. Ayat berbentuk soalan di sini, tapi sebenarnya dia punya kesan dia takrir, nak menetapkan bahawa mu tahu. Kamu sudah tahu. Bila ayat soalan, bahawa orang ini sudah tahu, ulama kata mufidun littaubih, ayat ini memberi kesan celaan kepada orang tu. Mu tahu ke tidak? Awak dah tahu. Macam kita lah, kita surat dah hantar, surat pekeliling dah bagi, kan? Amaran dah dikeluarkan, tapi dia buat juga. Jadi orang tanya lah, mu tak tahu? Awak tak tahu? Ke buat tak tahu? Buat tak erti je. Jadi ayat tu lebih kepada celaan. Sebab kamu dah tahu, maklumat sudah sampai. Allah, itu dia, itu yang nombor dua. Susun baliklah ayat tu biar sesuai dengan nombor kita. Yang ketiga, wa in kullul lamma jami'un ladaina muhdharun. Allah Ta'ala kata, jami' semua kamu tu ladaina muhdharun, kamu akan dibawa lagi. Muhdharun, kamu akan dibawa ke tempat perbicaraan. Ulama tadabbur kata wujub al-isti'dad li hadzal yaum. Wajib setiap orang buat persiapan untuk menghadapi saat yang kawat itu. Allah Ta'ala tak cerita saja ayat ni. Bukan kata dia cerita saja so kita dengar je. Ada akhirat lah. Dengar, buat persiapan. Macam sehari dua ni timbul amaran banjir. Bila timbul amaran banjir, apa patut kita buat? Update Facebook. La ya akhi. Tengok keadaan lah. Kalau nampak langit dah gelap, air dah mula naik, barang-barang, dokumen-dokumen penting masuk dalam satu bekas, dalam beg. Kalau boleh beg galas yang mudah kita, apa-apa emergency kita boleh tak atas belakang, kita buat lari. Itu dia panggil, maknanya kita dah dapat amaran, buat persiapan. Dapat amaran, buat persiapan. Sebab pengalaman-pengalaman yang lepas, kita kena belajar. Ini pengalaman saya dulu, kita ada pengalaman, tempat kita tak pernah banjir. Barang-barang yang sangat berharga seperti eksternal, alat-alat komputer, kita pegang dah tangannya, tak masuk dalam beg. Akak tak atas almari, lepas ni. Mana kalau masuk dalam beg, lari sekali dengan kita,
Tak ada lah. Maklumat tu tak hilang. Ini hilang habis lah. Apa dia surat-surat lama, maklum dulu habis lah. Sebab kita tak ambil pengajaran. Jadi orang sekarang yang kemudian ni ambil lah pengajaran. Ni asyik duk terus je apa faedahnya. Maknanya kita ambil pengajaran bahawa kalau berlaku macam ni kita buat persiapan. Sekurang-kurangnya surat menyurat yang rasmi masuk dalam satu bekas dan satu beg, apa-apa terjadi kita masuk dalam kita boleh hangkap pergi. Jadi bersedia cepat. Jangan malu. Setengah orang ni, nak mindah dah. Bukan nak mindah dah. Buat persiapan. Kalau dia mari, kita cepat boleh pergi. Jadi kita kena tahu. Sekarang ni, kita dah tahu. Allah Ta'ala sebut, wa in kullul lamma jami'un ladaina muhdarun. Semua akan datang. Habis kita nak pergi buat apa lagi Tuhan? Nak pergi buat apa kalau tak ada persiapan? Allah. Salah satu daripada tanda mati baik, husnul khatimah. Doa belaka, ya Rabb, Allahumma khtim lana bi husnul khatimah. Ya Allah, matikan kami dengan husnul khatimah. Mati, yamutu bi araqil jabin. Orang ni mati terpecik peluh, keluar peluh di dahi dia. Sebab apa? Terlalu sakit. Sakit dia habis dah, tak cerita dah. Ada ulama menghuraikan bahawa keluarnya peluh sebab ketika roh dia dibawa, nak bawa naik ni, dan dia sudah nampak tempat duduk dia dalam syurga, ketika itu dia terasa penyesalan, malu kepada Allah. Nikmat Allah Ta'ala bagi banyak, tapi persiapan untuk bertemu Allah Ta'ala sangat rendah. Kita semua akan berharapan dengan Allah Azza wa Jalla. Buatlah persiapan. Bukan sekadar tahu cerita, tak ada apa-apa istiadat lah. Jadi kita buat istiadat, buat persiapan. Yang keempat, kita pergi pada fawaid al-ilmiyah. Allah kata apa? Wa ma anzalna ala qaumin min ba'di min jundin minas sama. Aku tak turunkan tentera dari langit. Siapa dia tentera langit? Annal malaikata mahalluhum as-samawat. Malaikat ni dia punya base tapak dia duduk di langit. Dia punya pengkalan duduk di langit. Mereka duduk di langit. Dia turun buat kerja ya di bumi. Turun. Malaikat pagi ni turun subuh ni. Dia catat amalan dia, jaga kita sampai petang. Petang dia balik, malaikat lain pula turun. Jadi kerja malaikat turun naik sebab mereka punya pengkalan di langit. Sebab itulah uli ajnihatin, dan kita baca dekat dalam surah dulu, surah Fatir dulu, malaikat yang mempunyai sayap dia hanya laju naik ke langit sekejap. Dia turun naik tu biasa ya bagi dia. Kita naik tangga pun sakit lutut dah. Malaikat naik ke langit. Allahu Akbar. Jadi malaikat ni turun naik biasa, dari langit ke bumi. Dan kerja dia banyak. Dia mari menjalankan tugas jaga kita. Ada malaikat yang tugas duduk di pintu masjid, catat amalan siapa dia masuk awal, masuk kemudian. Sebab tu hari Jumaat kena pergi awal. Bila khatib naik mimbar, malaikat pun tutup buku, masuk pergi dengan khutbah. Awak yang mari kemudian tak ada lagi. Telur pun tak dapat. Itu yang keempat. Yang kelima, wa ma anzalna, ayat 28. Ayat wa ma kunna munzilin di akhir ayat yang sama. Maksudnya isyarat bahawa Allah SWT bila dia turun tentera ni, apabila berlaku peristiwa besar, sebagaimana yang berlaku pada Nabi SAW. Oleh kerana Nabi ni Sayyidul Anbiya, Rasul-Rasul alaihimussalatu wassalam, contohnya ulul azmi minar rusul. Ketika itu barulah Allah hantar mari pasukan malaikat yang tentera, malaikat yang besar untuk support, beri sokongan, semangat pada Nabi SAW. Padahal kalau malaikat Jibril seorang dia pun boleh dah nak binasakan buat kafir itu, tapi Allah hantar mari biar nampak gah, kata orang. Ini tentera yang ikut Muhammad SAW. Sebagaimana berlaku pada Nabi dalam peperangan Badar. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, aku hantar malaikat. Berapa ribu malaikat Allah hantar mari. Sahabat kata kami sedang kejar kafir. Kejar,
tiba-tiba bunyi suara aqdim haizum. Sab. Orang kita kejar tadi, bob ke bawah. Rupanya malaikat yang pukul dia. Jadi kata di ulama tafsir, mayat kafir yang dipukul oleh malaikat tu ada kesan macam terbakar gitu. Berbeza dengan mayat yang dipukul dengan pedang oleh tentera Islam, manusia. Semua tentera Islam, tapi ini malaikat ini. Maknanya kesimpulannya Allah Taala turun malaikat ini min azaimil umur. Maknanya kalau benda tu besar, baru dihantar mari batalion daripada malaikat nak nampakkan kehebatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana berlaku pada Nabi dalam peperangan Badar, dalam peperangan Ahzab, dan juga telah berlaku pada kibar al-anbiya seperti ulul azmi, berlakunya kepada Nabi Musa, berlaku kepada nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam yang terdahulu. Jadi dalam ni Allah kata aku tak hantar tentera. Cukuplah malaikat seorang turun, bagi tempikan, mati habis. Maknanya Allah pada nak cerita lekeh. Apa panggil lekeh? Kalau dia kata kemesek, maknanya mu ni kecil sangatlah. Tak sedap tunjuk besar kepala. Gitulah. Kan? Menariklah kita perbahasan ni. Yang keenam, in kanat illa sayhatan wahidah. Kebinasan itu berlaku dengan hanya satu pekikan, letusan suara yang kuat, bunyi mati habis. Bayan Allah Ta'ala nak nyatakan bahawa hina segala makhluk itu berdepan dengan kuasa Allah Azza wa Jalla. Sebab itu Allah Ta'ala ulang balik, sayhatan wahidah la tikrar. Sekali tempik, mati habis dah buatmu tu. Tak perlu pada diulang balik tempikan yang kedua, yang ketiga, tak perlu. Sebab apa? Sebab benda tu kecil bagi Allah Azza wa Jalla. Dalam surah Al-Qamar ayat 50 Allah kata, wa ma amruna illa wahidatun kalamhil basar. Arahan aku tu lamhah, mana macam sekelip mata ya. Sekali aku, itu satu arahan cukup. Menarik. Baru kita rasa keagungan Allah Azza wa Jalla itu. Kerdil, kecil, mesek, ada belakang. Yang penting pokok-pokokmu itu tak saudara. Tak payah tentera marilah pakai gitu ya. Yang ketujuh, ya hasratan 'alal ibad. Ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Ruginya hamba-hamba Allah Ta'ala yang derhaka. Setiap mari rasul, mereka istihza. Ayat ini kita belajar bahasa sikit tuan-tuan dan puan-puan. Ngaji menahung dia panggil. Nassun sarihun fi takzibil umam. Ayat ini menjelaskan bahawa semua rasul 300 berapa belah orang itu semuanya berhadapan dengan pembohongan, penentangan daripada kaum dia. Semua rasul. Sebab itu kata ulama usul, annan nakirat an-nakirah fi siyaqin nafi idza zidat qablaha min fahiya nasun sarihun fi umumin nafi. Itu bahasa Arab kata. Mana satu kalimah nakirah, rasul, dia kalau makrifah dia ada alif lam. Ar-rasul, ni rasul, tak ada alif lam, itu dipanggil nakirah. Nakirah depan dia ada huruf mim, huruf min dari rasul. Itu menunjukkan bahawa umum, tak ada rasul kecuali semuanya dihina oleh kaum dia. Allahul musta'an. Tidak ada mana-mana rasul, tidak ada mana-mana nabi yang diutus oleh Allah Ta'ala kecuali dihina oleh kaum dia. Yastahzi'un, diperlimai, diperlekeh oleh kaum dia. Allahul musta'an. Maka kali kita hari ini, kita sebagai pendakwah yang membawa ajaran Rasul juga akan dihina oleh orang. Sabarlah, sabar. Sebab itulah sahabat-sahabat saya ada yang rasa letih, kan? Ada yang rasa penat dah dengan timbul macam-macam ajaran yang ada sekarang yang tak ikut sunnah ini.
tunggu pihak berkuasa diam, mereka lebih keras kepada orang lain, kan? Macam-macam arahan yang arah tu arah ni. Kita kata tuan-tuan sabarlah. Sebagaimana kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, pejuang yang menegakkan sunnah qalil fasbiru. Sabarlah kerana orang yang menegakkan sunnah itu tak ramai. Jadi apa boleh buat? Kita jaga diri kita, jaga keluarga kita, jaga sahabat-sahabat kita yang nak dengar kata, yang nak belajar, kita teruskan perjuangan. Orang lain tu apa lagi boleh buat, kita serahlah kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Yang ke-8, annahum ilaihim la yarji'un. Mereka tak akan kembali lagi kepada dunia ini setelah mati. Ayat ini dia panggil raddun. Rad, nak menolak satu pahaman puak-puak Syiah. Syiah ataupun puak Rafidah, dia panggil akidah raj'ah. Apa dia raj'ah? Imam dia ni, imam besar dia, imam 12 ni, dia panggil kalau mati pun dia balik semula ke dunia. Itu dia panggil puak Syiah, akidah raj'ah. Puak Syiah, dia kata mazhabun yu'minu birruju' ila dunya ba'dal maut. Lepas pada mati balik semula ke dunia. Atau kembali sebalik imam selepas daripada mati, selepas daripada hilang. Pelopor pertama kepada gerakan jahat ini nama dia Abdullah bin Sabah Al-Yahudi, pengasas yang memunculkan ajaran agama Syiah Rafidah yang mengatakan bahawa imam mereka hidup balik. Dan golongan-golongan yang terpengaruh dengan puak-puak ni ada. Apa dia? Ada, saya tak sebut nama kumpulan. Tapi tuan-tuan boleh kesan. Waktu Tok Syekh dia mati dulu, dia kata Syekh ni pergi sekejap ya balik mula. Ni akidah raj'ah ni masuk dalam sekumpulan daripada ajaran tarekat-tarekat yang pelik-pelik yang. Sebab itulah tarekat tu banyak. Dalam senarai yang dikeluar oleh JAKIM, oleh Majlis Agama Islam. Saya ada buku ajaran sesat di negeri ni. Kalau tuan-tuan tengok dalam blog Abu Anas tu, cari ajaran sesat yang dikeluarkan oleh Majlis Agama. Ada senarai kumpulan-kumpulan sesat. Dia pun puak-puak demo ni, bagi dia Tok Syekh dia tak mati, kita tanam tu dia hidup balik. Ini dia panggil akidah raj'ah. Jadi ayat ini menafikan orang mati boleh hidup balik semula ke dunia, tak mungkin. Ini ada kepercayaan. Malah jemaah roh mari tunggu atas atap rumah, nak tengok anak dia ni buat apa. Macam-macam lah. Kalau nak ikut puak-puak ni tak penat kita. Ni ajaran terbaru yang sedang sibuk ni, ajaran ni lah, hakikat mak lipat dia panggil ni. Ni berat kan. Tuan-tuan ambil perhatian besar lah. Kita kata main-main, tapi dia punya pengikut melalui internet tu ramai. Walaupun tafsir ayat Quran ikut ke nafsu, ikut apa ni, alat kelamin, alat jantina ni. Apa ayat tafsir bismillah dengan macam ni? Baiklah. Yang ke-9, wa ma anzalna ala qaumihi min ba'di min jundin minas sama. Allah kata apa? Aku tak turun dari tentera dari langit. Ulama kata apa? Li'anna as-sami'. Ayat ini permulaan semula. Tengok dalam ayat tadi, mula-mula cerita tentang ashabul qaryah. Kemudian waja'a min aqsalih. Terhenti sekejap. Dia datang ayat laki-laki yang mari tu. Kemudian ayat yang kita baca hari ni undur balik. Sebab tuan-tuan dan puan-puan pasti tertanya-tanya, apa jadi dengan ashabul qaryah? Apa jadi dengan penduduk kampung yang menghina Islam itu, yang telah derhaka kepada Nabi, yang telah membunuh pendakwah? Jawabnya Allah Ta'ala jawab hantar mari sini dia panggil istinah bayani, penjelasan daripada awal semula bahawa pendakwah itu telah dibunuh dan kaum dia telah dibinasakan dengan sayhah. Telah dibinasakan dengan sayhah. Ini ayat ni, ayat Quran ni susunan dia Allah ajaib tuan-tuan. Tengok, dia mari daripada awal, di tengah pusing balik, buat keputusan. Mereka sudah mati. Sayhatan wahidah. Habis. Terjawablah kepada kita. Cuma tak terjawab cara sorehnya,
Kemana pergi 3 orang Rasul? Baik. Yang terakhir, yang ke-10. Allahu Akbar. In kanat, tengok. Dalam surah Yasin ni dia sebut 2 kali, sayhatan. Tanda tuan-tuan. Sayh in kanat illa sayhatan wahidatan. Ayat 29. Kebinasaan mereka hanya laku dengan satu pekikan suara yang dahsyat sekali ya. Fa'izahum khamidun, itu ayat 29. Dan sekali lagi Allah ulang pada ayat 53 nanti. In kanat illa sayhatan wahidah. Fa'izahum jami'un ladaina muhdarun. Hak ni ayat 29. Fa'izahum khamidun. Tempikan yang pertama, sekali tempik ni mereka bergelimpangan mati habis. Mana hak ni hak mati. Ayat 59, fa'idhahum jami'un ladaina muhdarun. Bila dia tiup tunai sangkakala yang kedua, semua bangkit balik, hidup balik. Sebab itu dia kata muhdarun, mereka akan datang untuk perbicaraan di mahsyar. Maka ulama kata laisa bitikrar. 2 ayat ni 29 dengan 53 tidak berulang. Ayat 29 cerita ashabul qaryah yang telah dimatikan. Ayat 53 cerita an-nafkhah, tiupan serunai yang kedua, Israfil, yang menghidupkan balik semua manusia. Alhamdulillah. Tuan-tuan, puan-puan, ilmu tadabbur ni luas. Mudah-mudahan makin kita tenggelam dalam ilmu ni, makin mantap kepahaman kita kepada kalamullah dan makin tinggi keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Kita tamat dulu 10 perbicaraan kita, mudah-mudahan ada manfaat. InsyaAllah kita akan sambung lagi ayat 33 dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.